TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya hos anda, Wani Carey. Alright semua, apa khabar? Wani harap anda semua sihat, menjaga kesihatan dan yang paling penting, kena sentiasa kekal menjaga SOP. Macam mana? Ni banyak kali dah Wani cakap ni. Macam mana kenalah sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan kena sentiasa menjaga penjarakan sosial. Alright anda semua, seperti yang kita semua tahu, hari ini merupakan hari kelima SPM dan untuk hari ini subjek kita agak istimewa kerana apa? Kita akan belajar mengenai subjek reka cipta dan kita akan fokus kepada kertas satu. Tapi kalau nak tahu kita menjemput siapa gurunya, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita hari ini. Selamat datang kita ucapkan kepada Cikgu Azra. Assalamualaikum Cikgu. Assalam. Cikgu sihat ya? Alhamdulillah. Ini dia Cikgu Azra Othman yang mengajar subjek reka cipta dan hari ini Cikgu kita nak belajar kertas satu ya. Betul. Tapi sebelum kita mulakanlah Cikgu, Wai nak ucapkan terima kasih sudi meluangkan masa bersama dan sekarang ini bukan sahaja penonton calon-calon SPM yang menyaksikan, tapi kita yakin ada juga mereka yang dah habis sekolah pun masih tengok Road to Success. Road to Success, maafkan saya. Mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit, reka cipta ni dia fokus kepada skop apa Cikgu? Baik, terima kasih Wani. So, reka cipta ni sebenarnya adalah subjek elektif. Kemudian dia menjurus kepada minor engineering. Terlalu sedikit sahaja. Sebab kalau yang sebenar-benarnya subjek ini adalah komponen daripada subjek sains. Oh, okey. Kalau pelajar tu tak nak ambil subjek pure science, sama ada bio, kimia ataupun fizik, so dia boleh tolak satu kemudian ambil reka cipta ataupun subjek elektif yang lain. Alright. Dan kita tahu subjek ini diambil oleh mereka yang berada di menengah atas ya Cikgu? Ya betul. Di kata 4, di kata 5. Betul. Okey. Tapi sebelum kita mulakan sesi kita hari ini Cikgu, apa kata kita sama-sama dengar dulu pandangan calon SPM mengenai subjek reka cipta. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syaina binti Syaizal, calon SPM 2020 mata pelajaran reka cipta. So, reka cipta ni senang je nak dapat A- dan ke atas asalkan kertas dulu korang buat betul-betul. And then kertas satu pula banyakkan latihan terutamanya bahagian A sebab bahagian A ni dia fakta tau. So, kalau korang banyakkan latihan, korang akan nampak corak di sana and senang nak dapat markah penuh untuk bahagian A ni. Assalamualaikum, saya Muhammad Syahim bin Azhar dari SMK Taman Keramat. Pada saya, subjek reka cipta ni salah satu subjek senang nak skor A sebab dia gabungan daripada pendidikan seni dan juga kemahiran hidup teknikal. Dan bahagian yang senang nak skor adalah pada bahagian A sebab jawapannya semuanya berlandaskan fakta dan juga buku saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hilwa, calon SPM 2020 mengambil mata pelajaran reka cipta. Pada pendapat saya, sebenarnya nak skor A- dan ke atas, kita kena fokus dekat dua-dua kertas. Tapi kalau kita betul-betul baca buku teks dan fokuskan dekat fakta yang penting, insya-Allah bahagian A kita akan dapat markah yang maksimum. Didik TV KPM. Senang nak dapat A- ke atas Cikgu. Sebenarnya. Ya Cikgu. Memang senanglah subjek reka cipta Betul. ni. Tapi ada pelajar yang kata subjek ni ada gabungan pendidikan seni dan juga kemahiran hidup. Betul ke Cikgu? Betul. So dalam komponen buku teks yang yang mereka ada, so dia memang ada contohnya macam prinsip, kemudian elemen, reka bentuk. So memang similar dengan PSV. Manakala kemahirannya sama juga seperti RBT. Sama sahaja.
Okey, alright, itu kata-kata Cikgu Azra. Bolehlah kita nampak sebenarnya reka cipta ni antara subjek elektif yang boleh anda ambil juga kalau nak senang dapat markah A lagi dalam SPM. Betul. Alright Cikgu, sekarang ni kita nak bagi mereka berehat dulu lah. Dan Baik. kita nak bagi Cikgu bersedia Okey. untuk mengajar dan membuat latih tubi bersama calon SPM dan mereka yang sedang menyaksikan Road to Success. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey. Alright, sebelum kita mulakan lagi, Wani mengingatkan ni, banyak kali Wani ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP, basuh tangan, pakai face mask dan paling penting kena jaga penjarakan sosial apabila berada di tempat awam. Alright, hari ini, Cikgu, sebelum tu Cikgu, buku ni saya dapat tahu Cikgu penulis buku teks ya? Ya, betul. Ini Cikgu yang buku Cikgu hasilkan. Ya, betul. Dan Cikgu bawa hari ini bersama dengan kita. Wah, ni memang Cikgu jemputan kita hari ini memang sangat hebat dan sangat istimewa ya. Terima kasih. Oleh kerana itu kita nak menjemput sekali lah Cikgu pelajar-pelajar dan anak murid Cikgu dari SMK Petaling, Ya. Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita sepanjang program ini. Assalamualaikum. Adik-adik. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Tu dia. Anak murid Cikgu. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan satu persatu? Okey. Assalamualaikum. Apa khabar? Senyum. Sihat tak? Sihat. Semua sihat tak? Ya, alhamdulillah. Okey, bagus. Baik, yang saya perkenalkan anak murid saya. Okey, yang di ujung sana tu Siti Nuraini, kemudian sebelahnya adalah Nurul Ain, kemudian Amni, Syahir dan Nurul Zahida dan Said Daniel. So mereka ni adalah pelajar-pelajar saya. Ni hari ni Cikgu pilih ke mereka volunteer Cikgu? Volunteer. Volunteer, nampaknya ada 2 sahaja kumbang di situ ya yang volunteer. Lebih ramai pelajar perempuan hari ini. Tapi tak apa Cikgu, adik-adik semua dah sedia nak belajar hari ini? Dah. Okey, alright. Kalau Cikgu pun sudah bersedia, dipersilakan Cikgu. Baik, terima kasih Wani. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ini telah dikenalkan bahawa kita akan menjalani tentang format kertas 1 Reka Cipta 3763/1. Baik. Itu dia tadi cikgu perkenalkan. Kan dalam hal ini Reka Cipta tingkatan 4 adalah silibus baru KKSSM. Tadi Wani ada tunjuk buku dia. Ya. Dalam tingkatan 4 ni kita ada 4 bab. Okey, kita ada 4 bab. Daripada bab 1, 2, 3, 4, kemudian kita dapat 5, bab 6, bab 7, bab 8, semuanya dalam tingkatan 4. Okey, minta maaf, ada 8 bab. 8. Okey. So semua tu pelajar tingkatan 4 akan menjalani dia punya PDP lah. Okey. Tingkatan 5, okey, seperti mana Wani tunjukkan tadi bukunya. Ya. Okey, kita ada sama juga 8 bab pelajar yang akan belajar. Okey, daripada bab 1 LKTK, bab 2 bahan peralatan dan mesin, bab 3 sistem. Okey, bab 4 pembinaan dan pengujian model berfungsi dan prototype. Okey, bab 5 penjenayaan produk, bab 6 pemasaran produk, bab 7 harta intelek dan bab 8 adalah pendokumentasian. Ya. Okey, itu yang saya cakap dengan Wani tadi, dia ada minor engineering di sini tadi. Ya, Okey. sangat menarik kalau kita tengok di sini Cikgu. Ya. Macam-macam ada. Betul. Okey, baik. Reka Cipta ini juga macam saya bagi tahu tadi adalah mata pelajaran elektif ikhtisas ataupun short formnya MP. Okey, dia ada banyak lagi mata pelajaran ikhtisas yang lain. Okey. Sebelum saya teruskan format kertas 1, saya nak bawa pelajar-pelajar saya dan juga pelajar-pelajar yang berada di rumah, juga bersama-sama dengan guru-guru. Saya kira mereka pun ada sekali. Ya. Baik, pengertian Reka Cipta. Apa itu pengertian Reka Cipta? Dari segi Dewan Bahasa dan Pustaka, bermaksud penghasilan satu produk baharu atau barangan baharu atau pengubahsuaian sesuatu produk yang sedia ada. Maksudnya Reka Cipta ni benda yang baru. Sebab itu kita ketengahkan projek-projek yang mana ada tema yang baru dikeluarkan oleh pihak lembaga peperiksaan, maka kita beri kepada pelajar, pengajar akan fikirkan apakah yang boleh mereka buat
boleh mereka bantu untuk masyarakat sekeliling. Oh, kiranya ini ibarat invention lah ya, cikgu? Yes, invention. Okey. So, nanti pelajar-pelajar ni kan dikira pelajar kita punya idea yang bagus. Ya. Okay, pada masa yang sama, ada banyak pertandingan yang dikeluarkan di peringkat kementerian. Ya. Jadi pelajar-pelajar ni boleh involve. Dengan adanya subjek ini, mereka lagi kreatif dan inovatif. Itu dia. Okey. Pengertian reka cipta. Baik. Sebelum nak menyusuri reka cipta ini, pelajar-pelajar harus tahu apakah proses reka cipta yang mereka kena tempuh. Okay, ini adalah proses-proses yang mereka kena buat. Okey? Okey. Boleh, cikgu? Okey, kejap ya. Kita cari pen dia. Dia kena kena tekan cari dekat pula situ. mana pen dia tadi. Itu dia. Alright. Baik, yang pertama, pelajar harus tahu proses mengenal pasti masalah. Kena tahu apakah masalah yang mereka tempuhi untuk buat produk tersebut. Okey? Apabila dah kenal pasti, maka pelajar akan buat soal selidik. Soal selidik dan analisis masalah. So, kat sini pelajar akan buat soal selidik berdasarkan ada beberapa. Dalam konteks itu ada terangkan. Mungkin salah satu daripada temu bual, bagi borang pada kawan-kawan ataupun pada ibu bapa ataupun pada masyarakat berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Ya. Okay? Setelah mereka dah buat soal selidik dan analisis masalah, so mereka akan menjalankan penyelidikan. Mereka akan jalankan penyelidikan. Dan dah buat penyelidikan, semua dah ada data dan maklumat, maka dia akan buat penemuan dan menghasilkan idea yang baru. Maksudnya di sini dia orang akan sketch, lakar, okey, digambarkan seperti mana yang mereka inginkan produk tersebut. Ya. Last kali cadangan dan penyelesaian masalah. Mesti ada. Kalau di situ dah cukup semua ini, maka dapatlah satu kesimpulan produk yang baru mereka hasilkan nanti. Oh, okey. Baik. Tadi Wani ada cakap. Okey. Reka cipta dan invention, betul? Ya. Okey, baik. Kita nak bagi tahu sekali lagi bahawa ada dua perkara yang berbeza kat sini. Oh. Okey, apa itu reka cipta? Reka cipta merupakan sebagai produk yang pertama kali dihasilkan, new product, totally new product. Okey, manakala inovasi pula pengubahsuaian pada produk tersebut supaya menjadi lebih bertenaga, okey, dan bermakna. So inovasi ini terjadi setelah produk itu dicipta. Bermaksud produk yang sedia ada, okey, kemudian dia tambah baik pada produk tersebut. Okay, mungkin dari segi fungsinya, mungkin dari segi bentuknya, warnanya, itu yang dinamakan inovasi. Inovasi. Ya. Reka cipta ni produk yang baru. Produk yang baru. Okey, faham. Right? Dan inilah perkara yang ditunggu-tunggu oleh pelajar. Okey, so pelajar akan menjawab peperiksaan kertas 1 pada 17 Mac nanti. Jadi cikgu hanya refresh balik. So bahagian mana yang perlu anda kena tumpukan. Jadi saya kira di kalangan guru-guru pun dah bagi tahu pelajar-pelajar yang di luar sana bahawa ini adalah pemakahan SPM Reka Cipta yang sebenarnya. Bagaimana mereka nak skor dan nak target kertas yang betul dan dapat markah yang tinggi. Ya. Baik. Kita pergi kepada kertas 1 3763/1. Itu kod dia untuk Reka Cipta. Ya. Right. So, dia ada dua kertas dalam Reka Cipta. So, kertas 2 3763/2, okay, ini adalah kerja khusus ataupun folio dan artifak. Artifak itulah model yang mereka buatkan. Okey. Dan markah dia 60, wajaran peratusnya adalah 30. Mereka dah buat dan mereka dah hantar dan mereka dah submit dan benda tu telah dinilai. Ya. Okey. Tinggal lagi 70% je Tinggal lagi nak cari. 70% lagi nak cari. Kan senang tu nak dapat. Ya, betul. Ya, nak dapat A tadi. Ya, Kan? A- ke atas. Sekurang-kurangnya. Ya. Tapi kita harap pelajar-pelajar kita pandai A dalam tangan. Ya. Okey. Baik. Kertas 1, ini yang kita nak bincangkan. Okey, sebab 17/3 mereka akan duduk. Baik, faham betul-betul. Mungkin selepas ini ada juga di kalangan guru-guru yang lihat dan akan bantu semula untuk refresh balik pelajar-pelajar. Okey? Baik, kertas 1, peperiksaan bertulis subjektif. Subjektif ya pelajar-pelajar, dia tak ada pun objektif, subjektif. Okey, dan
di sini adalah markahnya 100, wajaran markahnya adalah 70%. Tinggal 70% lagi nak dapat A. Okey? Jumlah keseluruhannya adalah 100%. Baik pelajar-pelajar. So saya kira format ni ada juga di kalangan guru-guru yang dah beritahu kepada pelajar-pelajar. Cikgu hanya punya refresh saja. Hari ini refresh saja. Format pentaksiran kertas 1, kita ada 8 instrumen, 8 perkara. Yang pertama, kalau pelajar-pelajar lihat di situ, okey, jenis instrumen, bahagian A, bahagian B, ujiannya adalah subjektif. Okey. Manakala yang kedua, okey, jenis itemnya adalah respon terhad dan respon terbuka. Untuk kertas A, respon terhad, bahagian B pula adalah respon terbuka. Perkara ketiga, bilangan soalan untuk bahagian A 20 soalan, wajib jawab semua. Dan bahagian B pula 4 soalan sahaja, juga wajib jawab semua. Okey? Manakala perkara yang keempat, okey, perkara keempat bahagian A 50 markah, bahagian B juga 50 markah. Okey. Perkara kelima, wajaran yang ditetapkan tadi adalah 70%. Pelajar nak dapat 70%. Kat saya ni pun dah boleh tengok bahawa 20 soalan kita keluarkan, 4 soalan. Okey? Saya rasa pelajar boleh ingat, boleh hafal dan boleh tulis dengan betul. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana nak dapatkan jawapan yang sebaik-baiknya. Baik. Perkara yang ketujuh, konstruk. Konstruk ini bentuk bahagian A kalau dilihat mengingati dan memahami. Pelajar kena ingat dan pelajar kena faham. Di mana nak ingat, di mana nak faham, itu adalah isinya pada penerangan guru kamu. Kan penerangan tersebut ada dalam buku teks. Tak lari ke mana pun. Semuanya dalam buku teks sama ada tingkatan 4 mahupun tingkatan 5. Ya. Alright. So untuk bahagian B pula, dia ada banyak konstruk di situ. Sebab bahagian B walaupun 4 soalan, okey, walaupun 4 soalan, okey, walaupun 4 soalan, kita lihat pelajar harus pandai. Yang pertama memahami, yang kedua kemahiran menganalisis, yang ketiga menilai, yang keempat aplikasi, yang kelima mencipta. Kelima-lima ini adalah berupa soalan. Terus menerus dia dah bagi tahu dah. Pertama kena faham soalan pertama. Faham. Nanti kita lihat soalan dia. Yang kedua menganalisis. Pun sama soalan terus menjurus kepada menganalisis. Pelajar dah tahu ini soalan bentuk analisis. Dia cumanya bagaimana nak jawab. Okay, yang ketiga menilai. Soalan pun direct. Dia terus tanya menilai. Okey, yang keempat aplikasi dan yang kelima mencipta. So mencipta ini nanti ada satu segmen lagi cikgu akan tunjukkan lakaran yang sebenarnya. Baik. Alright. So perkara yang ke-8, aras kesukaran. So semua tertanya-tanya. Soalan susah ke? Baik, kita lihat berapa banyak soalan susah dan berapa banyak soalan senang. So dekat sini dia tulis keseluruhan R, S, T. R itu rendah, S sederhana, T pula tinggi. Baik, wajarannya 5, 3, 2. So mana nisbahnya? Untuk rendah 5. Untuk sederhana 3. Untuk tinggi 2 sahaja. Tak banyak pun susah tu. Ya. Tapi senang tak nak tahu soalan tu susah ke senang, cikgu? Cikgu akan cakapkan sebentar nanti. Ya, betul. Okey. Right? Dan yang ke-9, alat tambahan. Mesti ada kalkulator, saintifik dan juga alat mewarna. Saya minta sangat-sangat pada pelajar, saya ingatkan pada pelajar-pelajar, okey, jangan nanti pada 17 Mac, 2 perkara ini terlupa nak bawa. Okey? Jadi hari ini saya ingatkan, mungkin besok cikgu ingatkan lagi, cikgu anda juga ingatkan sama-sama, kalkulator saintifik dan alat mewarna wajib bawa. Sebab kemungkinan ada soalan yang berkendakkan mengira dan juga berkendakkan mewarna. Ya? Okey. Dan yang terakhir sekali, kaedah penskoran ianya berbentuk analitik. Analitik. Okey, itu adalah format pentaksiran kertas 1. Saya kira semua pelajar dah faham. Hari ini cikgu terangkan semula. Okey, dan cikgu harapkan perkara-perkara yang tadi, so pelajar boleh tengok semula buku, tengok balik latihan yang diberi, okey, bandingkan apa yang cikgu katakan tadi dan cuba fikirkan bahawa tidak sukar untuk menjawab kertas 1 reka cipta. Ya. Alright?
Okey, pelajar semua faham ya setakat ni? Dah tahu dah berapa markah kena dapat kan? Okey. Alright, cikgu. Okey. So, cikgu dah janji nak terangkan soalan bahagian A. Dan Wani ada tanya macam mana bentuk soalannya. Betul? Ya. Baik, kita tengok sama-sama soalan bahagian A. Alright? Okey. Soalan bahagian A. Kan? Ni tingkatan 5 punya soalan. Kan? Tadi soalan bentuk dia dah kata ada RST. Rendah, sederhana, tinggi. Okey, dia punya nisbah 5, 3, 2. Ini soalan berupa aras rendah. Rendah. Okey, dia cuma tanyakan nyatakan elemen reka bentuk pada imej grafik. Ini adalah imej grafik. Okay, dia nak elemen reka bentuk. So, elemen reka bentuk itu adalah kata kuncinya. Okey. Pada bab 2 telah disenaraikan elemen reka bentuk. Dan saya minta pelajar jangan confuse. Pelajar jangan confuse. Bahawa dalam bab 2 tingkatan 4 itu dia ada juga terangkan prinsip reka bentuk dan juga elemen reka bentuk. Ya. Okay? Prinsip reka bentuk tu macam seimbangan, okey, kemudian kesatuan. Saya tengok buku teks cikgu. Ya, itu adalah prinsip reka bentuk. Dia tanya tadi tentang elemen. Itu adalah kuncinya. So jangan confuse kat situ. Dan apabila kita tanya pelajar, ada soalan-soalan yang terdahulu sebelum ni, pelajar agak confuse. So elemen dengan prinsip. Jadi elemen tu kalau lihat, apa jawapan di sini? Cikgu nak tanya. Siti Nur Aini. Okey, Siti Nur Aini. Okey. Garisan. Ya, itu adalah elemen reka bentuk. Betul. Garisan. Garisan. Sebab apa garisan? Kalau tengok grafik, dia dah nampak ini. Kalau prinsip, dia tak akan letak gambar macam ni. Kat sini pun dah tahu dah. Itu adalah garisan. Baik, lagi Syahir. Syahir. Jawapan nombor 2. Jawapan nombor 2. Yang garisan tadi betul. Yang nombor 2 apa, Syahir? Ni saya pun nak cuba ni, nak baca-baca ni. Mana tu saya betul kan? Syahir jawab dulu. Syahir jawab dulu. Nanti kita tunjukkan jawapan dia. Betul atau tidak? Syahir dengar tak? Syahir boleh dengar kami? Rakan lain nak bantu? Rakan-rakan lain, pelajar lain yang boleh dengar, boleh jawab juga. Jawapan nombor 2. Okey, Said Daniel. Rupa bentuk. Rupa bentuk? Rupa bentuk. Okey. Baik, yang ketiga. Cakap dulu. Tak apa, ini hari ni awak belajar. Tak apa. Jangan besok awak 17 Mac, awak salah pula. Okay, hari ni belajar. Tidak jadi masalah. Siapa nak jawab jawapan nombor 3? Jawapan nombor 3. Siapa-siapa yang boleh jawab? Cepat. Okey. Nurul Ain. Tak apa, jangan takut. Cakap saja. Jalinan. Baik. Yang pertama tadi awak sebut garisan, yang kedua rupa bentuk dan yang ketiga jalinan. Mari kita tengok jawapannya. Betul atau tidak? Ya, betul. So bermaksud awak faham yang dinyatakan tentang elemen reka bentuk tadi. Ya. Okey? So simple soalan. Ini adalah soalan aras rendah. 3 markah percuma dah dapat. 3 markah. Kalau dia letak, baik. Satu lagi, kena ingat. Kalau dinyatakan 3 markah, so jawapannya 3 juga. 1, 1, 1. Okey? Baik, seterusnya soalan. Soalan bahagian A. Kita lihat di sini, nyatakan nama pereka cipta bagi hasil ciptaan berikut. Nyatakan nama pereka cipta bagi hasil ciptaan berikut. So, dia tanya nama pereka cipta. Ruang jawapan telah diberi. Gambar pun telah diberi. Okey? So, gambar tu berkenaan yang pertama, jetboard. Okey? Kemudian, hasil ciptaannya. Okay, jangan confuse. Kalau dia tak tulis ini, bermaksud dia nakkan produk apa. Tetapi telah dinyatakan jetboard, dia nak pereka cipta. So, siapa pereka cipta di sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, belik dulu buku teks tu. Ini tingkatan 4 punya ni. Okey, saya pun cuba belik juga. Cikgu ni bab berapa cikgu? So, ini bab pertama. Oh, bab 1. Okey. Jom kita cari juga. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapakah pereka cipta? Okey, siapa nak cuba? Siti Nur Aini. Ya,
Apa dia? Encik Zulkifli. Encik Zulkifli. Betul? Awak yakin dengan jawapan tu? Bagus. Yang penting awak yakin. Baik. Encik Zulkifli. Yang kedua, pengering tangan air blade. Okey, pengering tangan air blade. Awak selalu tengok pengering tangan ni. Kat rumah tak ada benda ni. Ya. Ya, dia ada kat NR, kat pasar raya yang besar. Tandas awam ada, cikgu. Yes. Baik. Siapa yang menghasilkan pengering tangan air blade? Siapa agak-agak? James Dyson. Siapa ni? James Dyson? James Dyson. Okey, baik. Itu jawapan awak ya. Mari kita lihat. Ya, tahniah untuk sekali lagi pelajar-pelajar cikgu. Yang pertama, produk jackpot dicipta oleh Zulkifli Haji Harun. Yang kedua adalah James Dyson. Baik, cikgu nak bagi tahu pelajar-pelajar. Walaupun awak boleh menyatakan yang pertama ini Encik Zulkifli Haji Harun, yang kedua tu James Dyson, tapi berhati-hati dalam penandaan, okey, penulisan nama sangat-sangat penting. Awak betul sebut tetapi salah. Sebab apa? Pengejaan yang letak di sini Zulkifli bunyinya Zulkifli, tetapi jawapan yang pelajar-pelajar beri adalah Zulkiflee. Salah. Salah ejaan. Salah ejaan. Salah juga, cikgu? Salah juga. Okey. So, dah faham, dah betul. Tapi apabila salah ejaan, salah markah. Tak dapat markah. Macam mana kalau pelajar tu terlupa nama belakang tu, cikgu? Letak Zulkifli je, boleh ke? Pun sama juga. Sebab ini, kalau kita lihat tadi pada format pentaksiran, mengingat dan memahami sangat penting untuk bahagian A. Kena ingat nama apa reka cipta tu. Dah ingat, tapi ejaannya salah. Salah. Sayang dah. Kan? Okay. Begitu juga dengan James Dyson. Ya. James, betul. Tiba-tiba Dison. Dyson. Salah. Okey. Lepas ni kena belajar menghafal nama ejaan pula. Ya, kena faham benda tu. Okey? Baik, kita lihat seterusnya. Ini bahagian gambar rajah. Okay, ini bahagian gambar rajah. Masih lagi dalam ruang R. Ruang R maksudnya rendah. Baik, kita baca sama-sama. Rajah 4 menunjukkan sebuah bekas makanan. Sebuah bekas makanan. Okey. So, tengok dalam bekas makanan tu ada nasi lah, ada itu, ada ini. Walaupun hitam putih. Boleh baca dah. Baik. Nyatakan dua kelebihan fungsi bekas makanan tersebut. So, kata kuncinya adalah kelebihan fungsi. Fungsi. Baik. Fungsi bekas makanan. Fungsi bekas makanan tersebut. Siapa boleh beritahu cikgu? Siapa nak cuba? Fungsi bekas makanan? Baik, pertama, Amni. Boleh mengelakkan makanan daripada cepat basi. Okey, boleh mengelak makanan daripada cepat basi, logik. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua? Nur Zahida. Zaida. Boleh mengasingkan makanan. Macam mana? Mengasingkan makanan. Boleh mengasingkan makanan. Baik. Saya kira awak tahu jawapan tersebut sebab lihat je gambar sini. Okey, yang pertama tadi Zaida cakap boleh mengasingkan makanan. Fungsi dia sebab dah bagi dah ruang. Ya. Kan? Dah bagi dah ruang tu. Okey, nasi ada, ikan ada, sayur ada. Dah nampak kompartmen tersebut. Okey. Yang kedua dia kata tadi, okey, mengelakkan apa? Dari cepat basi. Dari cepat basi. Okey. Baik, kita lihat jawapan tersebut. Ya, betul. Sebab apa boleh dapat mengelakkan cepat basi kat sini? Kalaulah satu ni tak ada kompartmen tadi. Ya. Okey, Zaidah kata tak ada pengasingan. Okey, hari ni mak awak letak pukul 6, nasi ada, ikan ada, lauk ada, 5 jenis semua dalam satu tanpa ada kompartmen. Pukul 12 awak nak makan, tengok-tengok. Basi dah. Whole set semua ada kat situ. Kan? Ya, betul. Okay. So, cepat basi. Betul lah dah campur semua ni, dah asing. So, bagus jawapan tersebut. Terima kasih. So, nampak tak? Dia tanya pasal kelebihan fungsi. Kemudian pelajar mungkin terfikir, okay, mana nak cek jawapan? Dekat sini dah beri jawapan khusus.
apa nak dijawabkan. Sebab tu dia bagi rajah tinggal tengok je kan Tengok cikgu? je, betul. Susah ke? Senang. Okey, bagus. Macam terpaksa je tu. Senang. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan pengiraan. Ini dah masuk S, sederhana. Sederhana. Sebab itu cikgu minta mesti ada kalkulator. Kalkulator saintifik mesti bawa benda tu. Tolong bawa. Okey, jangan lupa. Okay? Dan dah masuk Dewan Peperiksaan tak boleh nak pinjam-pinjam. Nanti awak terpaksa pula nak mengira pakai ni semua ni. Habis semua awak guna. Alright. Ya. So, kita lihat bahagian A. Berikut adalah maklumat bagi seunit produk yang akan dipasarkan. Seunit sahaja. So, pengiraan diletakkan di situ. Kos dan jumlah. Kos pengeluaran 300. Margin keuntungan 30%. Okey. So, apa dia nak? Dapatkan harga jualan seunit produk. Harga jualan seunit produk. Okey, bagaimana nak kira? Lihat. Dia nak harga jualan, kemudian kita ada kos pengeluaran dan kita ada margin keuntungan. Okey? So, bermaksud harga jualan sama dengan kos pengeluaran campur margin keuntungan. Okey. So, lihat di sini. Itu cara pengiraan yang betul. Okey? Harga jualan, macam cikgu cakap tadi, sama dengan kos pengeluaran dan margin keuntungan. So, bermaksud kos pengeluaran tadi 300, kemudian margin keuntungan 30%, bermaksud 30 bagi 100 kali dengan RM300 ya, untuk kos pengeluaran. So, apabila kita tolak 000, tinggal 30 kali 3, bermaksud tinggal RM90. Dan kos pengeluaran tadi RM300 campur 90, untuk keseluruhan harga jualan produk adalah 390. So, rasa cikgu boleh kira. Taklah susah mana lagi cikgu. Pakai kalkulator lah tu. Betul. Senang nak kira. Sebab tu kena ada kalkulator. Kalau tak, macam mana nak kira guna jari tu ya cikgu? Betul. Mesti ada kalkulator. Jangan lupa bawa kalkulator pada 17 Mac nanti. Okey cikgu, ini merupakan soalan sederhana baru ya. Okey, lepas tu kita ada banyak lagi soalan yang cikgu nak beri kepada anda semua dan juga pelajar di studio. Tapi apa kata kita berehat dulu ya cikgu? Boleh. Kita bagi pelajar-pelajar ni tarik nafas dulu. Muka tu jangan stres sangat. Kenalah happy, semangat. Yang ni mesti stres jawab paper tadi cikgu. Mereka nak jawab 17 Mac nanti kan? 17 Mac lambat lagi. Jangan stres-stres ya. Sekarang ni kita nak berehat dulu dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey. Alright, kita dah berehat dan Wani nak ingatkan untuk sentiasa jaga SOP. Basuh tangan, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial apabila kita berada di tempat awam. Okey cikgu, pelajar-pelajar semua pun dah berehat. Jadi kalau cikgu pun dah berehat dan cukup rehat ni, apa kata kita sambung dengan soalan sederhana dan soalan tinggi kita cikgu? Baik, terima kasih Wani. Mari kita sambung soalan tersebut. Kita dah masuk soalan bahagian B, bermaksud soalan bahagian A kita dah lalui. So, tadi soalan bahagian A senang atau susah pelajar? Senang atau susah? Jawab. Senang. Senang. Saya dah bagi tahu bahawa soalan A kebanyakannya dia punya nisbah 5 untuk rendah soalan tersebut. Maka awak perlu hafal dan ingat saja dalam bab-bab dalam buku teks tersebut. Baik? Okey, pelajar, kita akan pergi pada soalan SPM bahagian B pula. Format dia bagaimana? Kita lihat. Okey, masih lagi menggunakan gambar rajah. Okey, soalan bahagian B, rajah nak menunjukkan sebuah produk fon kepala baharu dilancarkan oleh sebuah syarikat. Fon kepala baharu. Okey? Soalan dia, cadangkan satu slogan berbentuk hard sell yang bersesuaian dengan produk ini. Baik. Perkataan hard sell ni ada dalam buku teks tingkatan 5 iaitu penjenamaan. Okey? Okey, penjenamaan. Kalau tak silap cikgu, dia ada dua bab yang sama-sama rapat, penjenamaan dan juga pasaran. So dalam pemasaran produk. Yes. Okey. Okay?
Baik, cadangkan satu slogan berbentuk hard sell yang bersesuaian dengan produk tersebut. Hard sell ni bermaksud macam yang awak buat lakaran, mesti ada slogan. Slogan inilah untuk menarik pembeli-pembeli membeli produk tersebut. Belum pakai lagi tapi dah dengar nama slogan tu rasa seronok nak pakai. Ya, betul. Okey. So, Kiranya slogan ni ada dalam buku teks ke pelajar kena cipta sendiri, cikgu? kena cipta. Oh, okey. Kena cipta berdasarkan produk apa yang dilukis. Alright, menarik. Siapa nak cuba? Baik, siapa nak cuba sini? Baik, Saya, cikgu. Yes. Siapa tu? Syahir? Syahir. Okey. Saya ke Syahir? Syahir. Okey, baik, Syahir. So, apa jawapan dia, Syahir? Music for everyone. Music for? Everyone. Music for everyone. Okay, good. Music for everyone. Yes, Syahir? Ringan dan mudah dibawa. Tak dengar? Ringan dan mudah dibawa. Ringan dan mudah dibawa. Okey. Boleh diterima. Ada lagi? Okay, jangan bagi jawapan satu saja. Kalau awak tak yakin, boleh tambah satu lagi. Okey. Mana tahu pemeriksa bermurah hati nak bagi. Ya, siapa? Amni. Amni. Okey, Amni. Yes. Bunyi yang terbaik untuk anda. Bunyi yang terbaik untuk anda. Wah, bagus. Sedap Wow. slogan tersebut. Okey, baik. Kita lihat jawapannya. Okey. Walaupun yang diberi tadi tidak ada dalam ini, tetapi semuanya betul. Sebab slogan, semuanya betul. Ini antara jawapan-jawapan yang dibawa masuklah. Okey, sentuhan menarik, hawa telinga, kan sedap didengar. Yeah. Belum pakai lagi dah tahu sedap benda ni, kan. Kemudian music for everyone, okey, dan bunyi yang terbaik untuk anda. So itu antara slogan-slogan, kan. So jawapannya jangan takut untuk awak melunaskan pada soalan tadi. Ya. Tulis je. Okey? Baik, itu soalan 6. Masih lagi berbentuk sederhana. Sederhana. Yang penting kena ada kaitan dengan fon kepala tu, ya, cikgu? Yes, mesti gambaran benda tu. Okey. Kan? Baik. Okey, soalan seterusnya. Baik, lakaran 1, reka bentuk logo yang bersesuaian dengan produk baru. Okey, dah. Ini dah masuk untuk awak punya minda nak memikir. Okey, sebab dia ada analisis dan sebagainya. Okey. Lakarkan 1 reka bentuk logo yang bersesuaian dengan produk baru ini. Kan? Lakarkan 1. Dia cakap dah 1 reka bentuk logo. Tadi slogan. Ya. Ini logo. Kan? Slogan awak dah lukis dah. Dah tulis dah elok-elok. Sekarang nak logo pula. Okey. Baik, dekat sini mungkin pelajar-pelajar boleh lukis di sana. Cikgu nak tunjukkan apakah konsep logo yang diterima pakai dalam jawapan ini. Baik. Cikgu ambil jugalah logo NTV7. Ya. Apa dia punya kriteria logo yang perlu ada? Yang pertama, ringkas. Tak berbelit-belit, senang sahaja dia tulis itu. Okey, ringkas. Kemudian unik. Mana uniknya? 7-nya unik. Kan? Kalau dia tulis macam tu saja 7. Ini 7-nya ada dia punya perspektif lah, macam terapung, terbang. Nampaklah 3D, 4D, 5D. Yes, betul ni. Kemudian asli. Mesti yang genuine. Bukan awak tiru di mana-mana, tak ada. Right? Mudah diingati. Kalau yang inilah bawa di mana-mana, di kereta ke, di jalan raya ke, dah tahu dah. Ya. Okay? Kemudian kesesuaian produk dan pengguna. Tampal di mana-mana, itu dah logo dia. Tahu dah itu headphone. Kan? Ianya bermakna tiada unsur negatif, muka type yang sesuai, okay? Tidak terlalu abstrak. Jelas. N dia macam mana, T dia macam mana, V. Walaupun T tak ada tiang sebelah, ada tiang satu, T juga. Okay? So, NTV7, semua itulah kehendak-kehendak yang ada pada jawapan ini. Ingat pelajar-pelajar, ini adalah yang diutamakan dalam menyatakan 1 reka bentuk logo. Logo. Ya. Okey. Right? Dia bagi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Markahnya 5 sahaja. Bermaksud pilihlah di dalam mana-mana pun 5 sahaja awak boleh letak situ. Dia tak susah. Bukan 9 nak dimasuk dalam tu. 5 sahaja. Okey. Alright? So,
Kita pergi soalan seterusnya. Baik, soalan yang sama. Pengeluar produk fon kepala ini bercadang untuk menggunakan kaedah pengiklanan sebagai kaedah promosi. Dalam buku teks 3/5, awak rujuk semula bahagian pemasaran. Right? Okay, dia kata pengeluar fon produk kepala ini bercadang untuk menggunakan kaedah pengiklanan sebagai kaedah promosi. Terangkan 2 kelebihan menggunakan kaedah ini. 2 sahaja. 2 sahaja. Dia minta kelebihan Ya, menggunakan 2 kaedah kelebihan pengiklanan. Okey, pelajar dah ada sebagai jawapan. Sebagai kaedah promosi. 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 Ain. Dapat meningkatkan hasil jualan. Okey. Betul? Kita tengok dulu. Yang kedua? Siapa? Siapa Syed lagi? Daniel Syed. nak jawab. Syahid? Memberi maklumat yang tepat. Memberi maklumat yang tepat. Okey, baik. Walaupun ringkas, tapi pastikan jawapan itu mesti 4 markah. Mari kita Macam lihat. mana tu? Mari kita lihat jawapannya. So tadi ada sebut, bagus jawapan tu. Informasi dapat disalurkan dengan cepat dan pantas, tersebar luas. Okey. Kemudian memberi maklumat yang tepat, terperinci dengan cepat. Okey. Tambah satu lagi kalau awak tak yakin, sekurang-kurangnya jawapan tu 4 markah. Meningkatkan hasil jualan dengan cepat. So mana-mana jawapan yang di atas, 1 campur 1. Kemudian dia tengok pula betul atau tidak jawapan tadi. Adakah yang memberi impact untuk mendapatkan 4 markah? Okay? Bergantung kepada penanda soalan itu. Tapi kalau ini jawapan dia, betul untuk awak dapatkan 4 markah penuh. Oh, kira cikgu walaupun 4 markah di sini, dia tak perlu huraikan panjang-panjang. Ya, tak perlu. Oh, jawapan pendek-pendek je. Betul. Sebab kat situ pun dah kata 2 kelebihan. Okey, Kan tak baik-baik. perlu nak huraikan panjang-panjang. So, 4 markah. Senang saja. Ya, betul Kan? cikgu. Okay, baik. Kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan B juga. Ini soalan yang nak menjurus kepada T tadi. Tinggi. Okey. Tinggi pun 2 je bagi. Okey. Baik, kita lihat soalan B. Rajah 9 menunjukkan situasi seorang pemancing sedang memancing di tasik. Sedang memancing di tasik. Okey. Tengok, tak tahulah dapat ikan ke tidak. Muka dia masam je. Kita lihat soalan dia. Berdasarkan rajah itu, terangkan 2 masalah yang dihadapi oleh pemancing tersebut. Tengok gambar pun tahu apa dia masalah dia. Tengok gambar pun tahu tadi apa masalah dia. 2 masalah yang dihadapi oleh pemancing tersebut. Rasa-rasa apanya? Okey, siapa nak jawab ni? Boleh tahan juga soalan dia, cikgu. Lepas tu dia kata aras tinggi. Ya. Kan? Siapa nak cuba? Tak apa. Siapa nak cuba? Salah Tak pun apa. tak apa. Yang penting kena berani mencuba. Ya. Siapa? Boleh? Siapa? Amni dah ada jawapan. Nurul Ain, okey. Semua tengah berfikir, cikgu. Cepat. Ada jawapan? Siapa yang mencuba? Nurul Ain. Nurul Ain. Baik, Nurul Ain. Dia penyandar. Macam mana Nurul Ain? Sekali lagi, Nurul Ain. Pinggang yang sakit kerana tiada penyandar. Pinggang yang sakit kerana tiada penanda. Okey. Tiada Kalau- tempat menyandar. Ya, tadi tengok pemancing tu kan duduk atas batu. Tak ada penanda kan. Oh, okey. Baik. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua? Ya, Syed. Menghadapi Syed, dekatkan mikrofon dekat mulut. seperti menghadapi cuaca panas seperti tak ada payung dan sebagainya untuk melindung dia kepanasan. Okey, tidak ada Menghadapi pelindung cuaca panas. cuaca panas. Okey, baik. Tengok jawapan dia 4 markah. Apakah jawapan yang dikenaki pada soalan ini? Sebab soalan ini adalah aras tinggi. Betul. Pelajar memahami yang pertama tiada penyandar. Bila memancing kan lama. Ya. Kan?
memberi sokongan pada pinggang ketika duduk. Betul lah, duduk dekat batu. Kalau ada kerusi, boleh sandar. Okay? Pinggang elok, pinggang okey. Penyandar kaki mengelak seluar kotor pun boleh juga masuk di situ. Right? Kemudian yang kedua tadi, pelaras penyandar boleh diselaraskan. Jawapan pertama, dia dah bagi penyandar. Kemudian dia ambil balik daripada jawapan pertama, masuk kedua, dia baiki balik jawapan tersebut, dia tulis pelaras. Maksudnya, penyandar tadi boleh ke depan ke belakang. Dia tambah pelaras dekat situ. So, ini adalah jawapan yang terbaik. Sebab kalau dilihat di situ, pelajar berfikiran luar daripada kotak. Okey? Boleh menyelaras sudut bukaan penyandar. Boleh menyelaras sudut bukaan maksudnya bukan sahaja 90 darjah, mungkin ke belakang, mungkin ke depan. Okey? Kemudian ditambah pula penyandar tu ada pelapik getah, beri keresahan kepada pemancing tadi, lembut, kemudian penyandar memberi keresahan pada tangan ketika memancing. Alright. So, jawapan yang dibuat oleh pelajar tadi harus berkaitan dengan lakaran yang dinyatakan. Jangan keluar daripada tersebut. Okey. Alright. Baik, itu cara menjawab untuk soalan aras tinggi ya cikgu. Ya, betul Wani. Okey, jadi Wani harap anda semua faham segala input yang cikgu berikan. Tapi cikgu, dengar-dengar lepas ni cikgu nak buat something yang interesting. Ya, betul. Okey, kalau nak tahu apa, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2020 sebentar saja lagi. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Baiklah, seperti yang Wani janjikan tadi, cikgu kita dah sediakan sesuatu yang sangat istimewa di studio hari ini. Kalau nak tahu, kita akan bersama dengan Cikgu Azra kita lah. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Wani. Baik. Sebelum saya teruskan soalan dan jawapan yang saya akan lakarkan ini, okey. Saya kira pelajar-pelajar juga harus menjawab soalan bahagian B juga. Ini antara soalan-soalan aras tinggi ya pelajar-pelajar. So baik, kita lihat di sana rajah 1 menunjukkan satu reka bentuk face shield yang telah direka oleh Encik Zamri untuk dipakai semasa memotong rumput di halaman rumah. Dia nak minta face shield tadi. Okey. Sebelum tu dia kata terangkan dua masalah yang dihadapi oleh Encik Zamri memakai face shield kedekaannya semasa memotong rumput. Okey, menggunakan mesin pemotong. Apakah dua masalah yang dihadapi oleh Encik Zamri tadi? Dua masalah. Dua masalah. Dah pakai penutup muka tapi ada masalah juga. Okey, siapa nak cuba? Ini soalan aras tinggi juga ya cikgu? Ya, ini soalan aras tinggi. So makna pelajar kena fikir luar kotak lah sebenarnya. Okey, siapa nak cuba? Fikir luar kotak. Saya Daniel nak cuba. Saya, okey, ada tersipu malu di situ. Tak habis fikir lagi jawapan. Siapa nak cuba? Amni? Amni nak jawab Amni? Tak apa, cuba je. Cuba je. Cikgu Azra akan guide hari ini. Dua masalah yang dihadapi oleh Encik Zamri. Dia dah pakai dah penutup muka tetapi saya cuba Ya, okey. Syahid. Masalah dia yang dihadapi nanti masalah kekotoran pada face shield dia. Okey. Logik. Bagus. Alright, kita boleh terima. So, soalan yang kedua. Okay. Jawapan yang kedua. Amni. Dah tak tutup face mask dengan betul. Tak pakai face shield dengan betul. Okey, tak pakai face shield dengan betul. Okey, baik. So, letak jawapan di sini, kita lihat. Okey, pelajar-pelajar. So, face shield yang digunakan oleh Cik Zamri, okey, face shield yang simple, yang murah. Okey, jadi jawapan dia mestilah yang pertama haba, wak panas sebab terlalu rapat. Okey. Kemudian meski ruang terbuka di bawah, terdedah di bawahnya. Okay, itu masalah yang dihadapi. Right, mungkin apabila dia potong rumput, termasuk di bahagian bawah, okay, boleh mencederakan. Okay, kemungkinan berlaku. Baik, yang kedua, tiada klip pelaras. Okay, adjustable clip untuk melaras bahagian saiz kepala. Bermaksud, dia letak je kat sini. Okay, daripada 24 jam dia
mesin rumput, situ saja. So nak buka kena buka semua. So klip pelaras patutnya dia boleh naikkan saja. Okey. Ya. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh Encik Zamri. Right? Jadi semasa nak menjawab soalan ini harus berhati-hati juga. Walaupun dia nampak simple tapi kehendak soalannya adalah aras tinggi. Okey? Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Lakarkan satu pengubah suaian face shield yang digunakan oleh Encik Zamri berdasarkan jawapan A tadi. Okey, masalah tadi. So masalah tadi haba, kemudian tak boleh dilaraskan. Baik. So hari ini cikgu nak tunjuk bagaimana awak nak dapat markah penuh 5 markah tadi. Okey? 5 markah untuk lakaran. 5 markah untuk lakaran. Okey. So bagaimana awak boleh dapat 5 markah lakaran? Yang pertama, menjawab pada ruang jawapan yang diberi. Tu ruang jawapan tu. Jangan keluar daripada ruang jawapan tersebut ya. Okey, dia ada 4 segi, jangan keluar dari ruang jawapan tersebut. Okey. So tadi yang face tadi dia flat sahaja. So kita nak bangunkan satu produk yang baru berkenaan dengan face shield juga. Baik. Kita mulakan. Itu cikgu lakar menggunakan apa ya cikgu? Okey, cikgu melakar menggunakan color pencil. Okey. Pelajar kalau tak berapa yakin untuk menggunakan color pencil, boleh menggunakan pensel semata-mata. Ya. Okey. Okey, ni untuk tahap profesional. Seperti cikgu dah terus guna pensel warna ya. Kalau macam Wani kena guna pensel biasa dululah. Lukis sikit padam, lukis sikit padam macam tu. Betul. Kalau tak yakin guna pensel. Pensel. Okey, tanyalah pelajar kat rumah ni. Kalau anda semua melukis selalu guna apa? Pensel ke terus pensel warna? Pensel. Pensel. Okey. Nampaknya kita samalah. Kita di level yang sama ya menggunakan pensel. Alright. Kita nampak cikgu sedang melakar face shield ya cikgu? Ya, face shield. Okey. Sambil kita menunggu cikgu buat lakaran, kita borak-borak dengan adik-adik dekat studio bersama kita. Okey, ni dah sedia ke belum ni nak duduk untuk kertas reka cipta pada 17 Mac nanti? Ke masih ada ragu-ragu? Macam mana? Dah confident? 50-50. Belum, 50-50 juga. 50-50? Oh, masih ada lagi tu. Masih study lagi. Boleh lagi, tak apa. Sekarang ni kita ada lebih kurang seminggu lebih je. Jangan risau, boleh lagi. Tapi lagi satu, Kak Wai nak tanyalah. Cikgu Azra kat sekolah ni garang tak? Ke paling best? Best. Cikgu Azra paling friendly. Paling friendly. Ni tak jaga hati Ni betul Ya ke awak ni? Okey. Luahan dari hati. Luahan dari hati. Tu dia cikgu. Tak apa. Yang penting walaupun ada yang kata tak bersedia, tapi macam Wani dululah. Walaupun banyak paper juga Wani ambil, ada last minute kita kadang-kadang rasa macam tak confident. Tapi jangan risau. Selagi ada masa, selagi itu kita cuba untuk buat latihan, buat latih tubi. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Sebab anda masih lagi ada masa dan peluang tu masih ada. Okey, ni kira Kak Wani nasihat jugalah untuk adik-adik dekat rumah tu. Tahu? Jangan putus asa awal, okey? Okey, semua okey. Semua muka tu dah pressure tu. Pressure, stress, tak apa. Kak Wani faham. Kak Wani pun pernah duduk SPM juga. Okey. Cikgu lukis tu dah nak siap dah tu cikgu? Ya, nak siap. Nanti cikgu terangkan apakah bahagian yang perlu awak kena tulis. Untuk soalan bahagian B, 5 markah. Jadi objek dia perlu satu objek saja ya cikgu? Ya, satu saja. Satu saja. Tapi dalam satu tu kena ada 5 perkara yang kena tulis. Okey. Yang ada 9 tadi ya cikgu? 9 ciri tadi? Itu untuk logo. Logo. Ini untuk produk. Produk. Okey, lain-lain. Sambil-sambil Wani nak belik jugalah buku teks. Cikgu Azra dah terbitkan. Tapi best lah cikgu, buku teks cikgu ni. Dia sangat berwarna-warni. Membuatkan pelajar lebih semangat untuk belajar. Kan?
Ni kalau tak guna sebaik mungkin ni, rugi. Jadi adik-adik, pelajar-pelajar Cikgu Azra, gunakanlah sebaik mungkin ya buku teks ni. Kak Wani dulu masa sekolah buku warna semua hitam putih je. Tu dia. Okey, cikgu pun sudah hampir siap. So kita tajuk dia. Oh, itu cikgu menggunakan? Ini kita gunakan pastel. Soft Pastel. pastel. So kalau yang sekarang ni dia dah ada pakai teknologi komputer kan. Kita boleh buat daripada komputer. Tapi kalau dalam exam mana-mana nak buat komputer. Itu cikgu menggunakan kapas? Ya, kapas. Alright. So, selalunya pelajar akan bawa color pencil lah dalam perpisahan. Ya. Tapi kalau nak bawa semua ni boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia nak markah penuh kan, tu yang penting. Ya. Okey, pelajar-pelajar kat rumah tu, anda semua pandai melukis tak? Pandai. Bolehlah. Okey. Tapi subjek reka cipta ni banyak melukis dah okey lah kan? Semua mesti dah profesional kan? Bolehlah. Kita nak tanya Syahir. Syahir, paling objek yang paling susah yang Syahir pernah lukis apa? Objek paling susah. Dia macam ada berkaitan dengan alam semula jadi lah. Macam objek tu kita nak jadikan dia ada bentuk macam bentuk burung. Oh, Kena ikut pada kreativiti sendiri. faham. Oh, itu kena lukis masa dalam reka cipta juga? Ya, kena lukis. Ada macam-macam? Betul. Okey. So, tu kertas dua kertas dua. Dia buat Kertas dua. Okey, macam Zahidah pula. Zahidah, apa objek yang paling susah pernah Zahidah lukis untuk reka cipta ni? Benda yang macam elektronik. Elektronik. Okey, elektronik, alam semula jadi macam-macam ya. Agaknya kalau Wani diberi pilihan untuk lukis, Wani rasa Wani lukis orang lidi je lah paling senang. Yang penting semua orang tahu itu orang. Orang lidi, senang. Okey cikgu. Okey. Cikgu sudah habis siap ke? Yes, cikgu sudah habis siap. Okey, saya Encik. tunjukkan apakah yang perlu ada pada satu-satu jawapan tadi. Wow, macam-macam teknik ya digunakan oleh Cikgu Azra hari ini. Itu face shield. Kepada anda yang tidak tahu cikgu melukis apa, itu sebenarnya adalah lakaran face shield yang diambil daripada soalan bahagian B. Ini untuk 5 markah. Ya, soalan bahagian B. Okey. Ini aras tinggi dan anda boleh lihatlah seperti yang cikgu lukiskan sekarang ini. Baik para pelajar. Okey, Wani. Cikgu terangkan kat sini. Okey, jawapan dia ialah yang pertama dia kata 5 markah. Ya. Okey, baik. Yang pertama 5 markah mesti ada produk satu. Produk. Okey, yang kedua kena ada logo. Logo. Okey. 1 markah. Yang ketiga jenama logo tadi. Okey. Okey, kemudian kena ada bayang dia. Okey, kena ada slogan. Okey. Yang satu tu adalah bertumpu pada kebersihan. Keseluruhan tadi. So, satu bersih tadi. Kebersihan lukisan. Kebersihan lukisan. Okey. So, maka 5 markah penuh untuk jawapan yang tadi. Boleh tahan mencabar juga ya nak dapat markah 5 markah untuk ni cikgu. So, pelajar harus fikirkan produk yang sesuai nak dilukiskan. Pada ruang jawapan yang sekecil itu. Ya. Okey. Jadi sebab tu perlu ada tadi kalkulator dan juga alat mewarna. Inilah alat mewarna. Ya. So cukup kalau nak bawa pencil color pun tak payahlah nak bawa yang satu set penuh kan. Bawa lah 5 batang warna yang berbeza-beza kan, senang untuk dia pilih warna. Kalau semua ni nanti nak warna satu langsung nak ambil masa. Betul. Baik, itulah pelajar. So bahagian-bahagian yang pelajar perlu jawab untuk 5 markah tadi dalam pengubahsuaian face shield daripada yang flat.
cikgu lukis kepada yang melengkung, kemudian boleh lilit di kepala. Ya. Baik, soalan seterusnya. Lakarkan satu perkembangan idea berdasarkan jawapan di B. Tadi kita dah lukis yang ini, dia nak perkembangan idea. Okay? Perkembangan idea. Perkembangan idea. Baik. Cikgu letak di sini dulu. 5 markah juga. Okay. Yang ini, pelajar tak perlu nak mewarna sebab dia nak perkembangan, satu lakaran perkembangan sahaja. So, apa perkembangan yang perlu dibuat? Yang pertama sekali ialah kita lukis balik. Okey. Kita lukis balik face shield tadi. Kita lukis face shape yang sama cikgu Ya, lukis sama tadi. juga. Okey. Nak lihat apakah perkembangan yang kita nak buat. Perlu lukis sebiji macam tu ke apa cikgu? Kalau ada sedikit perubahan tidak menjadi masalah. Alright. Oh, maksudnya satu soalan maksimum 2 lakaran yang diperlukan. Bergantung kepada soalan tahun semasa lah. Okey. Okey. Dia kata satu perkembangan lakaran idea. Okey. So, buat di sini, awak tambah satu lagi. Tambah perkembangan idea itu? Ya, tambah perkembangan idea itu. Tadi yang asal begini. Ya. Okay, daripada bulat, awak tambah 4 segi. Okey. Okey. Daripada dia tadi perlukan pelaras. Kan? Dia kata ada pelaras klip. Jadi tambah pelaras klip. Buat pelaras klip. Pelaras untuk mudah dibuka. Angkat. Ya. Diangkat. Kan? Okey. Tapi selalunya kalau diminta perkembangan idea, cikgu kena ada berapa poin penting di dalam itu? Okey, sekarang cikgu tu. Bagus ni soalan tu. Okey, berapa yang perlu ada kat sini? Sekurang-kurangnya 2. 2. Okay. Jadi kat mana nak tanda? So, yang pertama sekali, idea asal. Yang kedua, perkembangan. Mesti tunjukkan arrow. Okey, awak ubah tu. Kemudian, mana yang awak ubah tadi, masukkan arrow dia. Okey, itu adalah klip pelaras. Kemudian ceritakan, ia boleh dibuka dan ditutup. Okey. Kemudian di sini daripada muncung ini, okey. Awak tuliskan, awak buatlah dia ada apa? Lubang, Kemudian okey, yang ini sama juga. Okey. Penutup hidung. Okey, tanda situ dan nyatakan apakah kelebihan penutup hidung. Boleh dibuka dan dicuci. Okey. So, itu adalah bagi menjawab soalan lakar satu perkembangan idea. Okey, daripada idea tadi kita kembangkan dan dijawab bahagian yang nak dikembangkan tadi. Right? Boleh Maksudnya belajar? fungsi kena tulis juga? Fungsi kena tulis juga. Okey. Barulah orang kalau penanda tu faham apa yang dibuat oleh pelajar tadi. Okey, baik. Bukan sekadar nama tambahan sajalah, Ya, kena ada apa betul, kegunaan dia. Betul. Alright. Pelajar semua okey? Okey. Okey. Faham kan? Faham. Dapat dah 5 markah, 5 markah. Dapat 5 markah tadi. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Baik, kenal pasti satu kelebihan pengubah suaian yang dilakarkan. Kenal pasti. Bahagian B, nombor 2. Dah ada dalam jawapan tadi kan? So, tuliskan jawapan tersebut. Okey? So, tadi dah bagi tahu ada klip dia. Okey, mengikut adjustable saiz kepala. Dah tulis? Dah tulis tadi? Cikgu dah lakarkan. Okey? So, 1 markah awak dapat. Okay? So, ini adalah nak menolong jawapan yang tadi kat atas. Ya, betul. Kan? So, itulah jawapan. Sekali lagi cikgu nak tekankan, apabila nak mewarna, okey, ataupun nak melakar, okey, pastikan awak punya pensel, awak punya pen atau apa saja alat tulis, okey, ada dakwat.
Mata tu betul-betul berasah. Jangan sampai-sampai tumpul, baru nak asah dan sebagainya. Jadi, dia akan menyukakan anda untuk menjawab tadi. Kan? Ya, betul-betul. Okey, nampaknya tamat sudah semua perkongsian cikgu untuk kertas 1 reka cipta. Betul. Di sini kita nak tanyalah pelajar-pelajar. So far anda semua macam mana? Faham tak input yang cikgu berikan hari ini? Faham. Faham. Okey, disebabkan dah faham lah Kak Wani nak tanya. Mungkin Faham. ada yang masih ada benda nak tanya cikgu untuk kali terakhir ni. Bukanlah kali terakhir, tapi ini kira kali terakhir beramai-ramai. Kalau ada soalan yang ingin diajukan kepada Cikgu Azra, dipersilakan. Macam, cikgu, saya selalu buat salah dekat sini. Apa yang saya patut buat? Macam tu ke? Siapa ada keraguan? Boleh tanya cikgu? Okey, Siti ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Ya. Cikgu, kalau gambar tu, selain daripada kena buat kena boleh kongsi, dia boleh label pun kena buka kan? Boleh? Label. Boleh. Betul, jawapan awak tu betul. Boleh dilabelkan. Dan label tu jangan satu sahaja. Sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Saya ingatkan sekali. Cikgu ingat sekali lagi. 2. Ada pelajar dia satu sahaja. Jadi jawapannya satulah dia dapat. Sekurang-kurangnya 2. Kira cikgu perkembangan idea itu wajib ada 2? Wajib ada 2. Okey. Sebab dia nak kembang dari yang asal, kemudian ambil satu saja perkembangan. Okey, selain itulah kan cikgu Wan nak tanyalah. Mungkin pelajar di luar pun nak tahu apa kesalahan utama yang sering pelajar lakukan dalam kertas reka cipta ni. Okey. Yang selalu cikgu jumpa juga. Yang pertama, macam cikgu beritahu, mereka terlalu berhati-hati sehingga salah menulis. Terlalu berhati. Jawapan tu betul macam cikgu beritahu. Okey, nama dah ada, kemudian salah tulis. Zulkifli dengan jawapan yang betul dia tambah bunyi sama tapi lain dia punya penulisan dia. So markah kurang, markah tak ada. Okay. Kemudian dalam kertas B, cikgu kan dah bagi tahu tadi format pentaksiran dia, okey. Dia ada analytiking, ada nilai, ada mengingati dan sebagainya. Dah menjurus ke arah tu, tapi pelajar masih lagi mencari jawapan apa yang nak diberi. Kan? Jawapan dah ada. Key point dah tulis. Ya. Sepatutnya pelajar dah tahu dah apa yang nak jawab kat situ. Okey, kalau dari segi lakaran tu cikgu, yang macam cikgu selalu tengok tanda, apa kesalahan dalam lakaran yang murid-murid selalu terlepas pandang? Bagus ni soalan tu. Okey, yang pertama, pelajar selalu lukis 2 dimensi. Okey, dalam nak membuat lakaran ni dia harus 3 dimensi. Apabila 3 dimensi, dia harus perspektif. Okey. Saya rasa cikgu-cikgu awak pun dah terangkan. Kemudian dalam buku teks pun ada cara macam mana nak buat lakaran 3 dimensi. Okey, dan kalau anak murid saya selalu bagi tahu mereka dalam keadaan perspektif. Okey. Macam mana nak buat perspektif, yang depan besar, yang belakang tu kecil, maka dapatlah produk tersebut. Kalau tak boleh, tak yakin nak lukis perspektif, buat dulu kotak. Buat dulu kotak. Kemudian buat kotak tu, jangan tekan kotak tu. Bukan kita nak tunjuk kotak, tetapi kita nak lakarkan produk di dalam kotak tersebut. Kotak itu hanya panduan untuk awak melakar sahaja. Okay. Pentingnya di situ, apabila dah buat produk tersebut, jangan tinggalkan label-label tersebut. Itu penting. Kebanyakan pelajar selalu tak boleh nak buat gambaran yang apa nak dilontarkan pada kertas jawapan. Baik-baik, kena label paling penting. Lepas tu cikgu, soalan seterusnya Wani tertanya-tanya jugalah. Macam mungkin ada pelajar yang tak tahu sama ada kena warna lakaran itu, adakah mewarna itu perlu ataupun mengikut keselesaan pelajar? Okey, baik, bagus juga soalan tu. Okay. Lihat pada jawapan yang diutarakan. Kalau dia kata perkembangan idea hanya lakaran. Tapi kalau dia kata perlukan yang macam tadi untuk jawapan 5 markah yang tadi, warnakan. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi warnakan supaya 5 markah tadi jelas untuk penanda bagi jawapan tersebut.
Ya. Tak adalah istilah nanti murid kata tak cukup masa sebab nak kena warna semua. Itu dia. Jadi anda semua dah jelas bahawa untuk lakaran yang pertama 5 markah itu kena warna ya cikgu. Tapi untuk kata kunci perkembangan idea tak perlu warna lah. Kita lakarkan saja apa penambahbaikan di dalam dan perkembangan idea di dalam lakaran itu. Okey, pelajar-pelajar di studio bersama kita sekarang ni ada lagi soalan yang ingin ditanyakan? Lama kita bersama hari ni ya. Wani pasti anda pun mesti dah rasa lega sikit, dah dengar balik, dah buat latih tubi sama-sama kita. Mungkin ada soalan yang nak diajukan lagi. Ada keraguan ke? Bolehlah Syed Daniel ke Syahir nak tanya. Ada nak tanya cikgu? Cikgu sedia ni untuk live menjawab. Live ni awak tanya ni. Tadi yang banyak bertanya Syahir, Siti Nurani dah tanya. Amni, Nurul Ain. Nurul Ain ada apa-apa tak nak tanya? Nurul Ain? Saya dengar ke? Tak dengar. Nurul Ain ada apa-apa tak nak tanya cikgu? Tanya je Nurul Ain. Ya saya. Betul kalau kita tak terlupa ke tulis dia punya slogan tu. Kira tak hilang markah isi tu cikgu. Okey, baik. Perlu berhati-hati apabila nak menjawab soalan tersebut. Okey, kalau kita buat lakaran, pastikan semua itu adalah dia punya komponen. Kalau 5 markah, 5 komponen mesti ada dalam lakaran tersebut. Kalau tertinggal satu, maka 1 markah itu akan ditolak. Jadi telah membazir 5 markah tadi. So, sebab itu cikgu perlu ingatkan pelajar-pelajar berhati-hati dan tengok semula apabila menjawab cukup tak komponen yang ada. Okey. Walaupun cikgu kata satu tu last tu kebersihan diambil kira. Okey. Kalau dah satu hilang 5 markah tu dah rugi kan? 1 markah dah rugi. Sepatutnya boleh ambil markah penuh dah. Betul. Kiranya untuk bahagian B secara keseluruhan ada berapa soalan cikgu? Dia berkata 4 soalan. 4 soalan dan semua itu lebih kurang yang kita buat tadi? Ya. Okey. Nampaknya cikgu dah menjawab soalan Nurul Ain. Ada lagi yang nak bertanyakan soalan? Kalau ada keraguan ke, nak tanya. Nak tanya tips-tips kat cikgu ke boleh juga? Syahir, dah buka mic dia tu? Cikgu? Ya, saya. Kalau yang gambar asal yang kita nak label tu, gambar asal tu kena letak dia punya label-label dia tu ke? Macam contoh apa yang tak ada dekat yang kita ubah sesuai tu. Okey, faham. So, gambar asal yang awak buat tu adalah gambar yang pada lukisan yang pertama. Jadi kita dah faham bahawa itu adalah gambar yang telah awak buat. Kena label. So, saya rasa itu tak perlu label. Labelnya pada perkembangan yang kedua tadi. Awak nak tunjukkan berkembangnya produk tadi yang awak buat. Okey. Menjawab soalan Syahir? Syahir dah faham? Faham. Okey. Alright, cikgu. Nampaknya kita dah tanya soalan dekat mereka dan saya harapkan mereka pun fahamlah selama dekat sejam setengah bersama kita hari ini. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan tips ataupun pesanan akhir untuk mereka-mereka yang akan mengambil subjek ini pada 17 Mac nanti, cikgu. Baik. Okey. So, untuk cikgu bagi tahu di sini, yang pertama sekali, ingat apa yang cikgu bagi tahu dalam format pentafsiran. Okey, apa saja peralatan yang dikendaki, jangan lupa. Okey, terutama sekali apabila nak menjawab, janganlah gugup. Kita dah tahu dah dalam tu dah bagi tahu aras-aras, di mana arasnya, aras rendah, aras tinggi, aras sederhana. Jadi nilai balik soalan-soalan tersebut, kemudian baru menjawab. Jangan ambil paper terus saja nak menjawab. Tengok dulu aras-aras dia dan daripada itu awak InsyaAllah boleh jawab dengan baik. Okey, itu dia antara tips dan pesanan daripada Cikgu Azra kita. Dan akhir sekali Cikgu, sebelum kita mengakhiri lah kan,
mungkin cikgu boleh memberitahu kepada mereka-mereka di luar sana yang belum lagi masuk form 4. Mungkin nak masuk form 4 ni kan kita nak pilih aliran apa. Lepas tu mesti ada yang tak tahu reka cipta ni pasal apa. Tapi bagi Wani sendiri, lepas dah bersama dengan cikgu hari ni, Wani rasa macam reka cipta ni satu subjek yang sangat fun, sangat best untuk belajar. Mungkin cikgu boleh advise mereka sebenarnya reka cipta ni kalau dah habis sekolah nanti skop dia boleh pergi ke mana dan sebagainya. Baik. Okey, terima kasih Wani. So memang soalan tu selalu dilontar pada guru-guru. Lepas ni saya nak ambil apa? Lepas tingkatan 3 saya nak ambil apa? Okay? Jadi di sini saya sarankan reka cipta ni selalu perkara yang sangat interesting. Okay? Dia mencana minda anda, memikirkan produk yang sesuai, nak buat itu, nak buat ini. Daripada tingkat sekolah rendah lagi dah ada reka bentuk teknologi, kemudian pergi pada sekolah menengah rendah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ada reka bentuk teknologi. Sama juga awak masuk tingkatan 4 reka cipta ni awak buat model, okey, awak tunjukkan ianya berfungsi, kemudian boleh main dengan form. Jadi di mana hala tuju nanti? Hala tujunya apabila awak ingin melanjutkan lagi di bidang reka cipta ni ada banyak di universiti. Okey, awak boleh masuk engineering, boleh masuk industrial design, okey. So platform-platform itu awak boleh gunakan, boleh explore di situ. So di mana bermula? Di reka cipta. Okey. Alright, so Wani nak tanyalah pelajar-pelajar last kali ni. Lepas dah ambil subjek reka cipta ni kan, dah nak habis SPM dah ni. Mungkin ada yang bercita-cita lepas ni nak jadi engineer ke? Ada tak sesiapa? Ada saya cikgu. Syahir nak jadi apa Syahir? Jadi engineering ataupun architecture. Wow. Menarik. Yang lain? Ada cita-cita sama dengan Syahir ke ataupun nak kongsi? Amni. Designer. Designer. Designer bahagian apa tu? Bahagian pertukangan. Designer. So lebih pada produk lah. Lebih pada produk. Okey, Said. Nak jadi engineering electrical macam mak saya. Lagi sekali Said, kuat sikit. Nak jadi engineering electrical macam mak saya. Engineering electrical. Yes, ada dalam reka cipta pun ada electrical. Menarik ya. Okey, dah lalang ni kita nak tanyalah semua kan. Bagi menarik sikitlah kita dapat tahu cita-cita mereka. Siapa lagi belum cakap tadi? Siti Noraini. Siti Noraini, cita-cita nak jadi apa? Tak pasti lagi. Masih berfikir, tak apa. Ada masa lagi. Dan akhir sekali kita belum tanya Nur Zahida. Nur Aina tanya ke tadi? Okey, boleh kongsi cita-cita anda. Lepas ambil subjek reka cipta ni. Okey, Zahida? Macam arkitek kot. Arkitek kot. Okey. Lepas ni jangan ada kot kat belakang tu. Okey, dan bagus, akhir sekali kita nak tanya Nurul Ain lah. Nurul Ain nak jadi apa habis SPM nanti? Designer. Nampaknya semua cita-cita mereka tu ada berkaitan dengan reka cipta ya cikgu? Betul, ada berkaitan dengan reka cipta. So, teruskan belajar. Jadi awak boleh capai cita-cita awak. Ya, sangat menarik ya bila kita boleh tahu cita-cita calon-calon SPM ni supaya mereka sendiri rasa berkobar-kobar untuk habiskan SPM dengan baik, dapat keputusan yang baik dan melanjutkan pelajaran di universiti habis SPM nanti. Alright, Cikgu Wani nak ucapkan terima kasih banyak kerana sudi bersama kami di Road to Success hari ini selama hampir 1.5 jam ya kita bersama. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada pelajar dari SMK Petaling, Kuala Lumpur. Wani ataupun Kak Wani nak doakan agar anda semua berjaya untuk memperoleh markah yang cemerlang, lebih-lebih lagi untuk subjek reka cipta ini. Dan buatlah ibu bapa dan guru anda, Cikgu Azra, bangga dengan pencapaian anda. Okey, semua janji okey? Terima kasih. InsyaAllah, amin. Semua janji kena dapat A. Okey? InsyaAllah. Amin. Alright, jadi itulah je untuk subjek Reka Cipta Kertas 1 hari ini. Dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tapi jangan ke mana-mana. Lepas ini kita akan sama-sama belajar dan buat latih tubi untuk asas kelestarian. Kita akan bersama dengan Afiq Syazwan selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2020. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Jumpa lagi.
Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nik Syarul Alif bin Ahmad Syahimi, bapa kepada anak saya Nik Khalis Alif yang akan menduduki peperiksaan SPM. Saya ingin mengucapkan semoga berjaya, sentiasa tenang dan dipermudahkan urusan ketika menjawab soalan peperiksaan. InsyaAllah semoga berjaya. Saya ibu kepada Batrisha Umairah, calon SPM tahun 2020, berdoa dan berharap agar beliau dan rakan-rakan dapat menjawab dengan baik dan mendapat keputusan yang cemerlang.